Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat Surah Baqarah ayat 231. Surah Al-Baqarah ayat 231 ni dengan 232 ni kena hati-hati dalam nak menterjemahkan. Biasa dalam perkata ni silap terjemah ni, iaitu kalimah fabalaghna. Kalimah fabalaghna ni ada pada 231, ada pada 232. Lafaz rupa, maksud kena ada beza sikit. Cuma ayat 231 ni merujuk kepada balik asal. Mana ayat 230 ni cerita tentang cerai talak 3. Cerai yang tidak boleh rujuk semula, kecuali kalau isteri dia kahwin lain. 5 syarat sebut faham kan? 5 syarat. Tapi ayat 231 ni balik kepada perceraian yang boleh rujuk semula. Perceraian yang boleh rujuk semula. Dua tiga satu merujuk kepada nasihat kepada lelaki yang nak merujuk semula isteri dia. 232 nasihat kepada wali kepada wanita yang dirujuk. Dan apabila wa idza talaqtumun nisa, kamu menceraikan isteri-isteri kamu. Mana telah sebut lafaz cerai. Telah sebut lafaz cerai. Dan isteri ni, mana perceraian ini dalam konteks perceraian talak 1 dengan talak 2, yang boleh kita rujuk semula. Maka terjemahan pada ayat 231 ni tidak boleh terjemah maka telah sampai. Tak boleh. Kena terjemah maka hampir sampai. Kalimah balagha ni fi'lun madin, dia boleh makna dua. Satu makna telah, satu makna hampir. Tapi kat sini biasa, tengok dalam terjemahan ni biasa jelas dibezakan. Kat sini kata hampir sampai. Kalau telah sampai, mana habis iddah dah, mana boleh rujuk semula. Mana makna hampir ni? Tengok ayat lepas tu. Maka apabila hampir sampai tempoh iddah mereka. Kalau telah sampai ataupun telah habis, tak ada lah kalimah fa'amsikuhunna. Kan? Tak boleh pilih dah. Tak boleh lah pilih dah. Fa'amsikuhunna. Mana nak habis dah. Kena mikir. Sebab kalau dah habis, tak ada pilihan melainkan nikah semula. Ni hampir habis. Kita boleh pilih sama ada nak rujuk semula ataupun nak lepas cara yang baik. Jadi fa'amsikuhunna, maka pilihlah antara dua, sama ada kamu tahanlah mereka dengan cara yang ma'ruf, bima'rufin. Ma'ruf ni mana dia ikut cara-cara yang telah ditetapkan oleh syariat lah.
atau sarrihuhunna, kamu melepaskan mereka dengan cara yang ma'ruf juga. Nak pegang pun cara baik, nak lepas pun cara baik. Macam mana cara tak baik nak pegang? Kan? Dia tak sentuh bahagian lepas, bahagian nak pegang ni, cara tak baik macam mana? Niat tak comel. Wala tumsikuhunna, janganlah kamu merujuk semula. Menahan ni mana merujuk semula? Mereka ada niat dalaman. Dia panggil dalam bahasa Arab, i'rab maf'ul li ajlih, untuk membahayakan. Ada pasal niat dah. Siaplah aku rujuk semula ni ya. Siaplah aku rujuk semula nanti. Hak mana sebab dia sebab satu dua ni kuasa laki. Tapi rujuk semula ni niat tak comel. Dirar, niat untuk membahayakan. Hingga kamu melampaui batas, li ta'atadu. Hingga kamu melampaui batas. Wa man yaf'al dzalik, dan barang siapa yang melakukan yang demikian itu, faqad zalama nafsah. Faqad zalama nafsah, maka sesungguhnya dia telah menganiaya dirinya sendiri. Maksudnya dosa lah, cari penyakit. Mana kalau mati dalam keadaan lagu ni, makna dia ada lah hukuman di akhirat esok tu pasal zalim kepada dirinya sendiri. Guna agama, guna hukum Allah, guna nama Allah. Bila guna hukum Allah, kan, guna nama Allah, kan, perceraian ni jadi halal atas nama Allah. Perkahwinan ni, pernikahan ni jadi halal atas nama Allah. Perceraian pun jadi halal atas kerana Allah. Apa? Nanti kalau duduk sekali masuk neraka pula, tak boleh nak tunai perintah Allah, kan. Maka perceraian dibenarkan sebab nak jaga akhirat. Atas alasan nak jaga agama, nak jaga akhirat. Nanti kalau duduk sekali, takut bimbang kalau tak boleh tunai perintah Allah. Maka sebab itulah perceraian jadi halal, dibenarkan. Cuma mudah guna nama Allah, tapi untuk nafsumu. Guna nama Allah, tapi untuk nafsumu. Mana dia main-main lah tu. Wala tattakhidhu, janganlah kamu menjadikan ayat-ayat Allah, hukum Allah sebagai senda gurauan. Maksud senda gurauan ni ialah makna guna nama Allah tapi untuk niat yang bukan hak Allah nak, kan. Wazkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Yani wa ma anzala alaikum, dan apa yang telah diturunkan kepada kamu dari kitab dan hikmah. Jadi kita ni, nikmat kita ni diturunkan Quran kepada kita agar kita faham, atau kita melaksanakan perintahnya. Bukan sekadar diturunkan ibarat makna turun-turun saja gitu. Dah turun untuk kita tak laksana, betul tak? Yang mengajarmu dengannya, yang dialah yang mengajarkanmu dengannya. Ya'idzukum bih, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Wattaqullah,
dan bertakwalah kamu kepada Allah, wattaqullah, dan ketahuilah, wa'lamu annallaha, bahwasanya Allah bikulli syai'in alim. Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Mana maksud bil ma'ruf tadi? Ialah yakni dengan niat siap memenuhi hak isteri sesuai cara yang dianggap baik oleh syarak maupun uruf, kebaikan yang berlaku, kebiasaan yang berlaku. Jadi dia kata Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan aturan-aturannya dengan jelas, di mana maksud daripadanya adalah agar diketahui dan diamalkan, agar berjalan di atas aturan itu dan tidak melanggarnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menurunkan Quran ini main-main saja, bahkan menurunkannya dengan hak, benar dan serius. Allah turun wahyu dengan serius. Kita ni terima dengan main-main, kan? Ayat 232 pula, teguran kepada wali, teguran kepada keluarga perempuan. Dan apabila kamu menceraikan, wa idza talaqtumun nisa, kamu menceraikan, maka ini hampir sampai ke telah sampai? Telah sampai atau telah habis? Telah habis. Maka telah habis masa iddahnya. Kan? Fikir-fikir sampai terlanjur habis iddah. Nak nikah, nak rujuk semula, tapi niat nak rujuk semula, tiba-tiba waktu tu habis tempat iddah dah. Lepas tu dua suami isteri ni buat putusan untuk nikah semula. Makna dengan cara yang baik lah, dengan cara yang baik, kan? Tapi dihalangi oleh keluarga perempuan. Biasa lagu tu tak? Niat comel dah, tapi keluarga perempuan tak bagi. Dan sudut kebaikannya memang nampak. Contohlah, kebaikan nampak memang bagusnya nikah semula. Tapi masalahnya, hak berlaku ke apa? Keluarga perempuan tak setuju, halang, kan? Jadi Allah kata, fala ta'duluhunna, janganlah kamu menghalangi. Jadi adala ni makna dengan mana'ah, makna serupa, halang. Maka janganlah kamu menghalangi mereka agar mereka menikahi suami mereka, ayyankihna azwajahunna, apabila kan taradau bainahum, apabila mereka saling redha, saling puas hati dah, bainahum, di antara mereka. Bil ma'ruf. Gajah saya salam tadi. Kira tak? Baca mana? Itulah bil ma'ruf, dengan cara yang patut.
Mana memang nampak dari sudut agamanya memang tak ada alasan untuk kita nak bagi kahwin apa tu nikah semula. Kita pula tak bagi. Zalika, yang demikian itu yu'adu bihi, dinasihatkan dengannya kepada orang yang man kana minkum, adalah dari kamu, yu'minu billahi wal yawmil akhir, beriman dengan Allah dan hari akhirat. Beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tengok Allah sebut iman dengan Allah, dengan Allah dan hari akhirat. Rukun iman ada berapa? 6. Kenapa Allah sebut 2 dalam Quran? 2 ni khulasahnya 6. 2 ni khulasahnya 6. Lagi ambil jari kita tak? 1, 2. Allah, akhirat. 2 ni khulasahnya 6. Mana 4 lagi? Bawah ni. Ingat, ni akhirat tak? Ni Allah. Mana 4 lagi? Bawah ni. Kepada malaikat, Allah, kitab Allah, Rasul Allah, takdir Allah, akhirat. Kan? Allah, akhirat ni. Ni akhirat ni. Allah. Pada malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, takdir Allah, akhirat. Jadi 2 ni dalam daurah dipanggil, Allah ni dipanggil mabda'. Apa dia mabda'? Bada'a. Apa dia bada'a? Bada'a. Mula. Bila tambah mim depan, ada masjid. Tempat mula. Mabda' ni tempat mula. Apa dia? Allah. Tempat mula iman ni Allah. Lepas tu satu lagi ma'ad, natijah. Natijah iman. Ma'ad ni tempat kembali, akhirat. Dia sebut mabda', ma'ad. Mabda' ni tempat mula. Lepas tu akhirat, ma'ad, tempat kembali. Lepas tu dzalikum azka lakum wa athhar. Azka makna hampir meh-meh dengan athhar juga. Kan? Dua-dua makna suci. Tapi dia buat beza. Satu lebih baik, satu lebih suci. Dalam daurah dia kata azka lakum ni makna lebih suci kamu daripada buat zalim ke dia. Athhar ni mana azka lik kita sebagai wali, athhar tu lik dia sebagai apa? Sebagai pasangan. Lik kita ke apa dia? Lebih suci daripada buat nanya. Lik dua orang ni daripada zina. Ada ingat ni? Kalau kita tak hurai, pada daurah tak hurai, kalau mana ada anak tak faham ni. Terjemahan sama je, lebih baik, lebih suci. Kita tak nampak tak? Dalam huraian daurah dia kata lebih baik tu makna dia makna sama, lebih suci. Tazkiyah, suci. Taharah, suci. Tapi biasa ke mana ni? Azka untuk kamu ni suci daripada nanya orang. Membersih kamu daripada menganiaya orang lain. Kan? Suci yang kedua, lek dua pasangan ni daripada buat dosa. Kita selamat, dua orang selamat. Kita selamat sebab kita daripada apa selamat? Daripada menganiaya. Dari sudut agama ni, dari sudut Allah Ta'ala ni memang comel dah balik semulanya. Anak ni nak mak ayah dia balik semula. Tok pula ahlam. Anak menderita, cucu menderita. Kan? Makna tiga orang kita nanya. Apa tu kita nanya anak perempuan kita. Kita nanya suami dia.
Kita nanya cucu kita. 3. Dan untuk dia ni lebih selamat daripada, suci daripada dosa. Dosa apa? Zina. Kan? Dan dia bila dah dia ni tak kahwin, makna segala hubungan dia ni kira taklah tak zina, yang kita bimbang tu zina tu lah. Betul tak? Tapi selain daripada tu kira zina sebab dia bukan sah. Betul tak? Sekarang apa tu? Benda-benda yang berkaitan, maknanya yang selain daripada tu kira zina juga, tapi bukan zina hakiki tu lah. Sebab dia bukan suami isteri. I love you, you love me. Jadi gitu tak? dah tak sah, jadi gitu. Biasa kadang-kadang mak ayah buat keputusan ni, dia kata lagu ni. Dia kata nantikan. Betul tak? Nanti lagu ni. Lantikan ni berlaku belum? Belum berlaku. Kan? Makna dia lebih tahu pada Allah. Bila Allah suruh ni, mestilah. Makna dari segi zahir itu makruf, muhalang. Makna secara zahirnya Allah tahu. Lebih baik jangan halang. Jadi kita kata nantikan. Allah jawab mudah ya. Allah tahu, mu tak tahu. Simple je. Allah tahu, mu tak tahu. Mu lebih tahu pada Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah lebih mengetahui. Allah mengetahui, kamu tidak mengetahui. Dia ada kisah sahabat memang kita lagu ni. Kisah ujian kepada umat Muhammad setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi wafat, mana khalifah ni diganti oleh siapa? Abu Bakar. Masa tu berlaku ujian. Ujian apa? Ujian luar negara. Apa tu? Luar kawasan Madinah. Mana bawah jajahan Islam. Dia ada 2 ujian. Mana orang kafir datang nak ancam betul negara Islam kan. Sebelum Nabi wafat, Nabi telah melantik, telah ibarat macam nak hantar pasukan peperangan. Dan Nabi lantik Usamah bin Zaid sebagai panglima perang. Masa tu muda lagi, 17 atau 18 umur dia. Jadi bagi Omar dan sahabat-sahabat yang lain, nampak ini bukanlah satu benda yang ibarat macam ijtihad dia. Dengan kata ini saja ibarat macam pendapat ijtihad Nabi, lantik lantik Usamah bin Zaid. Jadi bila Nabi wafat ni, sahabat-sahabat ni dia rasa berat. Sebab ada lagi orang lain yang layak, yang lebih rasa dari sudut pengalaman ni lebih layak daripada Usamah bin Zaid. Jadi diorang tak berani nak utarakan pandangan ni kepada Abu Bakar. Orang suruh Omar pergi sampai. Dan Omar pun nampak macam nak apa? Kan? Tapi Abu Bakar tak setuju. Abu Bakar kata Nabi yang lantik ni. Nabi yang lantik. Bagi Abu Bakar ini bukan sekadar ijtihad, ini adalah arah wahyu. Masa tu. Jadi dua pandangan yang berbeza, sudut pandang. Jadi Omar bagi pandangan. Nantikan. Makna benda-benda yang kemungkinan andai-andaian yang mungkin berlaku. Dia sampai kepada Abu Bakar. Abu Bakar mu kata tu andaiannya. Hak ni hak confirm, hak lebih terjamin. Makna bila Nabi yang lantik, mana bagi Abu Bakar ni ini adalah pilihan, ibarat bagi Abu Bakar ini adalah ibarat arah Allah gitu. Mana dua beza. Mana satu sudut kata ini ijtihad Nabi. Mana boleh lagi kita menyusul lantik orang lain. Tapi bagi Abu Bakar tak, ni adalah arahan Allah Ta'ala. Oh gitu.
Jadi hakmu kata nantikan ni tak berlaku lagi. Andaian semata-mata hak ni confirm. Bila yang Nabi pilih, confirm hak ni terbaik. Kalau mu tak pergi, aku dengan Usamah pergi. Lala, aku dah. Kan? Makna dua ujian. Satu, tentera luar ni nak serang negara Islam, sebab tengok macam bila wafat je Rasulullah, nampak macam negara Islam lemah, sebab hilang pemimpin. Satu lagi ujian orang yang masuk Islam tapi tidak menunaikan zakat. Dia ada dua. Satu, isu yang bagi ialah isu pelantikan Usamah. Satu. Yang kedua, yang dibagi isu nak selesai masalah luar dulu ke dalam dulu. Kalau ikut asal otak kita, yang kita rasa cara fikir kita ni, kita kata baik selesai dalam dulu, kan, baru selesai luar. Betul tak? Tapi Nabi sudah mengarahkan selesai luar dulu. Selesai luar. Masalah dalam masalah ada orang-orang yang sudah masuk Islam tapi tidak mau tunaikan zakat. Jadi Umar berpendapat selesai dalam dulu. Tapi Abu Bakar berpendapat kena selesai hak luar sebab Nabi telah arah kena hak tu dulu. Tapi bila berlaku hak apa yang Abu Bakar pilih ni, mana bila yang buat dilaksanakan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Abu Bakar, maka yang berlaku tu memeranjakkan. Memeranjak macam mana? Bila makna dengan hantar tentera untuk menahan serangan luar negara Islam ni. Bila tengok negara-negara yang dah tunduk kepada Islam ni, yang dah masuk Islam tak sayang zakat ni, makna berontak ni, kan, makna tengok jadi macam takut lalah, makna banyakkan balik semula kepada asal, makna balik kembali patuh kepada negara Islam. Mana dalam selesai, luar pun selesai. Maka masa tu Abu Bakar diisytiharkan sebagai penyelamat umat. Kan? Ayat yang seterusnya, masalah-masalah yang berlaku setelah cerai. Masalah-masalah yang berlaku setelah cerai, iaitu apa? Iaitu masalah kalau anak tu kecil lagi. Anak tu kecil lagi berhajat kepada susu. Kan, berhajat kepada susu. Al-walidatu, ibu-ibu, ni yurdi'na ni fi'lun mudhari'un, tapi makna amrin, makna perintah. Cuma perintah ni dalam bentuk apa? Nanti kita hurai. Hendaklah menyusui. Hendaklah. Tambah hendaklah. Hendaklah menyusukan anak-anak mereka. Auladahunna. Haulaini kamilaini. 2 tahun penuh. Ini cerita dah cerai ni. Kalau lafaz lagu ni nampak macam wajib tak? Tapi dia kata bila ditambah dengan liman arada, bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan. Kan? Bagi mereka yang hendak menyempurnakan penyusuan. Makna dia wajib ke tak? Pilihan, kan? Pilihan. Sebaik-baiknya lagu tu lah. Tapi bila ditambah dengan liman arada ni, makna dia kalau mu nak penuh. Kan? Ni cerita kalau dah cerai. Betul tak? Ni cerita kalau dah cerai. Mana kalau tak cerai lagi,
Hal pakai comel lah. Dan kalau dah cerai pun, dah ibu ni dia apa tu menyusukan anak laki kamu, walaupun dah cerai, hak kebajikan ibu yang menyusu anakmu ni kena cakna juga. Mana kalau dah cerai pun kena cakna makanan mereka dan pakaian mereka. Kalau belum cerai, lagilah. Ada ayat ni comel. Wa 'alal mauludi, dan ke atas anak yang dilahirkan kih dia. Macam mana? Sebenarnya dia nak kata gini kan, nak kata bapak. Dia nak kata bapak. Tapi dia bentuk tu dia macam bentuk jauh sikit. Mudah sebut wa 'alal walid. Mudah ya? Tapi kenapa tak sebut wa 'alal walid, sebut wa 'alal mauludi lahu. Dalam huraian tafsir kata supaya perasaan orang yang baca Quran ni rasa tanggungjawab. Dia lahir kihmu. Kerana kihmu dia lahir. Kihmu dia lahir. Kalau sebut bapak ni tak nampak biasa. Bapak. Sebut bapak, kita tak rasa sangat tak? Hei, dia lahir kihmu. Lain tak? Dengan bapak tu memang lagu tu dah. Tapi sebut bapak ni sudut apa tu? Makna lafaz ni nak nampak macam tak gagah. Kalau sebut hei bapak apa tu? Hemu yang kihmu lah dia lahir. Kihmu lah dia lahir. Anaknya lahir tu kerananya dia lahir tu kihmu. Jadi hendaklah apa tu rezeki apa tu bagi rezeki pada konteks makan. Rizquhunna konteks makan. Sekurang-kurangnya 2 kali kenyang, 2 kali sehari. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan beri pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Ini cerita jadi bini ke cerai. Tapi ayat ni waktu kita kursus nikah dia sebut ni hak isteri. Kita kata apa? Ni waktu cerai ni. Takkan tak faham. Kalau cerai pun kena fikir. Mana kalau masih binimu lagi kena fikir lah. Faham tak? Kalau dah cerai pun kena fikir. Kena bagi lagu ni. Mana kalau dah binimu kena fikir jugalah. Sebab itulah ayat ni digunakan untuk hak isteri. Padahal ayat ni konteks asal dia hak isteri yang telah bercerai tapi menyusul anak dia. Tapi kalau kita baca tajuk tentang hak-hak isteri dalam perkahwinan, dia bagi ayat ni. Tak perlu kita nak la tukallafu. Maksud la tukallafu, tidak dibebani. Takut lihat perempuan pula. Ayat ni dia takut dua. Ayat mula-mula ni takut laki nanya lihat perempuan. Ayat ni pula la tukallafu ni takut perempuan ataupun perempuan minta lebih nanya laki. La tukallafu, tidak dibebani.
seseorang itu melainkan sekadar kemampuannya. Jadi cara orang kaya, standard orang kaya. Cara orang yang miskin, standard orang miskin lah. Jangan orang yang tak apa ada mana ni mu minta tuntutan cara orang kaya. Betul tak? Ni ayat seterusnya ni hujah kalau berlaku. Orang tetap ada satu cerita luar negara Cerita luar negara ni dia pening nak putus benda ni. Dalam kampung kita ada dah. Kita guna hujah wahyu ya. Dia ada satu soalan. Dalam hospital bukan Islam lah. Dia kata kalau berlaku mana anak ni mak yang mengandung ni kalau melahirkan anak ni, mak ni mungkin membahayakan nyawa dia kan? Mana yang kena selamat dulu? Mak dulu ke anak dulu? Kita sebab kita faham dah. Betul tak? Bagi orang yang bukan Islam ni dia fikir macam-macam lah. Penting juga. Tapi jawapan dia mak dulu. Sebab kalau anak mati, kalau mak mati, tak ada harapan dah. Mak mati dia ada dua mudarat. Satu kalau anak tu, kalau dia tu anak ke berapa? Anak ke tiga ke keempat ke? Makna hak yang anak-anak yang dah besar sikit ni akan kehilangan mak. Betul tak? Akan kehilangan mak. Lepas tu lagi ayah dia pula akan kehilangan isteri. Betul tak? Tapi kalau pilih contoh kita pilih mak daripada anak. Kalau anak mati boleh lepas ni boleh pula gitu kan. Makna mudarat tak sebesar mana? Tak sebesar hak satu lagi ni. Kan? Hak ni mudarat tapi kita pilih hak yang lebih mudarat mana? Yang lebih mudarat tu boleh diutamakan. Yang kecil mudarat, hak besar mudarat ni kecil mudarat. Mestilah hak besar mudarat lebih kena diutamakan daripada yang kecil mudarat. Tidak dideritakan kan? Tidak dideritakan seorang ibu ke anak dia. Anak dia nak lahir je, mak saya mati. Contoh kan. Tak lagu tu. Atau konteks mana pun. Mana kalau dia kena seimbang. Mana jangan sampai mudaratkan mak ke anak. Begitu juga tidak dimudaratkan bapa ke anak. Kena dia konsep jangan sampai anak ni pak pula jadi mudarat, mak pula jadi mudarat. Asal dia hukum ni nak elak daripada mudarat anak. Jadi nak jaga mana? Nak jaga dua-dua. Anak nak jaga kan daripada berlaku penganiayaan. Mak ayah pun kena jaga hak dia daripada berlaku penganiayaan. Tapi kalau pak dia masuk penjara contoh. Pak dia masuk penjara. Contohlah. Tapi tok ada lagi. Waris ada lagi. Siapa nak tanggung? Waris lah. Wa alal waris. Ni. Dah konteks dah ada orang tanya. Kalau tahu dah mesti ada orang tanya. Macam mana kalau pak dia duduk masuk penjara tak boleh nak tanggung ni macam mana? Anak ni lagu mana? Jadi ke atas waris seperti itu juga. Mislu zalik. Tapi selagi fa in arada, maka jika kedua-duanya, siapa dia? Laki perempuan. Fisalan, menyapih ni mana pisah susu. Bahasa Indonesia menyapih. Bahasa Kelantan apa? Bahasa Kelantan apa? Tak ada istilah lagi dia. Nak buat apa tahu kita. Apa dia? Lepas susu.
Dua istilah tu. Lepas susu kan. Kalau bahasa Indonesia menyapih. Atas kerelaan an taradin minhum, atas kerelaan keduanya, dua-dua rela, setuju untuk pisah susu. Wa tasyawurin, dan bermesyuarat atau mesyuarat. Fala junaha alaihima, maka tidak ada salah bagi keduanya. Jadi makna dia kalau boleh 2 bulan, 2 bulan pula. Kalau boleh kalau boleh 2 tahun tak. Kan haulain kamilain, 2 bulan aja. Kalau boleh 2 tahun. Mana 2 tahun? Haul setahun. Haulain ni 2 tahun. Tapi kalau nak mesyuarat pilih, tak cukup 2 tahun. Tak apa. Atau ayah nak pilih orang lain menyusu, boleh juga kan. Tapi kena ingatlah apa dia, upah dia. Wa in aradtum, jika kamu kehendaki minta menyusu, minta menyusukan. Tasta ni minta. Dia ada tasta ni, ada 3 maksud. Minta, serius, merasa. Tasbih tu takkan terjemah merasa, takkan serius. Minta lah, minta menyusukan anak kamu. Ingin, dia terjemah perkataan tak lengkap ni. Kamu ingin apa? Minta menyusukan anak kamu oleh orang lain, bukan mak asal dia. Fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa ke atas kamu. Idza, apabila sallamtum, kamu menyerahkan upah. Ma'ata itu bil ma'ruf, dengan bayaran yang patut. Dengan bayaran yang patut. Jangan sampai kata apa? Tak patut. Tak patut tu tak ma'ruf ni. Kan? Dengan bayaran yang patut. Ma'ata itu bil ma'ruf. Dan bertakwalah Allah. Maknanya dalam konteks ni, banyak orang tidak takwa pada Allah, tak jaga hukum kan. Bertakwa pada Allah dalam konteks ni, jaga hukum. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan, basirun, maha melihat, untuk dibalas. Maknanya bukan tengok saja tu, mati siap. Puji dah. Cara daurah. Dia sebut maha melihat, dia akan ada huraian lebih dia untuk dibalas. Sebab maha melihat saja ni kita tak terkesan. Betul tak? Terjemahan kata maha melihat saja ni, kita tahu Allah balas, tapi kalimah tu tak terkesan pada jiwa yang mendengar. Sebab tu dalam daurah sebut maha melihat pun untuk dibalas. Oh, sedap puji. Untuk dibalas tu kita ikut tu. Dan orang-orang yang telah meninggal dari kamu, telah meninggal, telah diwafatkan, telah disempurnakan ajalnya dari kamu. Jadi bukan urusan kamu, urusan isteri kamu. Kita mati dah kan. Wa yadaruna azwaja, dan mereka meninggalkan isteri-isteri. Adapun fi'lan mudhari'un makna amrin. Hendaklah mereka menunggu. Menasa dia tunggu maknanya. Tunggu apa? Tunggu daripada nikah lain kan? Tunggu daripada nikah lain. Bi anfusihinna,
dengan diri mereka selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan campur 10. 4 bulan 10 hari. Maka apabila, jadi ayat betul, ayat 2, 3, 4 ni hukum ke atas isteri yang ditinggalkan suami. Tapi 2, 3, 5 ni undang-undang terhadap orang lain yang ada hati dengan apa? Dengan perempuan yang kematian suami ni, kan? Fa idza balaghna ajalahunna, maka bila telah sampai, telah habis tempoh iddahnya, fala junaha alaikum, maka tidak ada salah, tidak ada dosa ke atas kamu wali fima, tentang apa yang fa'alna, mereka lakukan fi anfusihinna, pada diri mereka, bil ma'ruf, menurut yang patut. Mana ke apa? Nak kahwin lain ke apa ke, keluar rumah ke, nak keluar daripada rumah isteri ke, tidak berhias ke. Wala junaha alaikum, ini tidak ada dosa ke atas kamu. Dia ada dua, satu berdosa, satu tak berdosa. Dosanya, tidak boleh kita meluahkan keinginan kita kepada perempuan yang dalam iddah, tak boleh. Kecuali dalam bentuk apa? Dalam bentuk sebagai apa bahasa Melayu? Kiasan. Sindiran. Bukan sindir. Dia macam istilah kata, mu ni yang memanglah banyak anak kamu. Tak apa lagu tu. Dia tak boleh. Saya anak kamu. Tak boleh. Kan? Senyap-senyap. Dalam lah boleh. WhatsApp tak boleh. WhatsApp tak boleh. Tak boleh WhatsApp. Tak boleh meluahkan, tak boleh. WhatsApp tak boleh. WhatsApp dalam konteks meluahkan tak boleh. Tapi duduk dalam boleh. Duduk dalam. Wala junaha alaikum, tidak ada salah ke atas kamu, dosa ke atas kamu, fima, tentang apa yang arradtum. Arada ni asalnya mendedahkan, meluahkan. Arada, kita bicara mendedahkan. Arada ni makna apa? Apa tu, mengemukakan dalam bentuk tak jelas, bentuk tak apa? Tak jantar, tak jelas. Tak jelas. Contoh apa contoh? Mu jangan bimbang kan. Ramai orang nak kamu. Kan? Jelas tak jelas? Kita tak kata kita nak, kita kata ramai orang nak kamu. Tu contoh-contoh. Min khitbatin nisa,
Kalimah khatabah ni ada banyak maksud. Satu, kalau baris depan, khutbah. Kalau baris bawah, minang mana dia. Kalau baris depan, kita mana? Berkhutbah. Kan? Khutbah jemaah tu. Kalau baris bawah, minang. Itu kalau sebut khutbah ni kena dengan molek. Baris bawah ke baris atas, baris depan. kita faham pergi khutbah jemaah. Contoh tak? Pada nak pergi minang. Minang ada dua tak? Minang untuk dia sah, minang untuk orang lain. Atau kamu sembunyikan aknantum fi anfusikum. Kan? Kamu sembunyikan dalam diri kamu, tak apa. Simpan dalam. Tunggu habis edah cakap tu baru luahkan, tak apa. Jadi benda tu dalam ni tak terkawal. Kawal terkawal? Tak terkawal. Jadi tak terkawal dimaafkan. Kita nak ke dia dalam lah. Tapi nak cakap tak boleh. Simpan dalam. Dimaafkan. Oh begitu kan? Alim Allah mengetahui annakum, bahawa saya kamu akan sering sebut nama mereka. Berkenaan akan sering sebut nama mereka. Satazkurunahunna. Cuma jangan sampai janji dengan mereka. Janji dalam konteks secara rahsia. Ni kan tadi. Kan WhatsApp. Walakin la tuwa'iduhunna. Akan tetapi jangan kamu berjanji dengan mereka secara rahsia. Atau dia kata kecuali kamu mengucapkan perkataan yang baik. Antaqulu qaulan ma'rufa. Kamu mengucapkan perkataan yang baik. Maka jangan terlalu bukan terlalu gelojoh. Jangan terlalu ke depan, jangan kalau ke belakang. Maknanya jangan kalau ke depan. Kan? Sederhana tak apa. Kalau tak ada perasaan, tak ada masalah dah lah. Ni kalau ada perasaan, kalau sederhana sana sudah, jangan terlebih. Terlebih nanti kita lah merananya tak. Kata-kata jangan gelojoh tu. Jangan gelojoh tu bahasa tak sedap lagi. Jangan gelojoh. Wala ta'zimu, jangan terlalu tadi apa ni? Bertetap hati. Kalimah ni bertepat sikit. Kita bahasa kita ni. Bertetap hatilah untuk mengadakan akad nikah sebelum iddah, kan? Sehinggalah habis. Bukan kitab. Kitab sini bukan makna kitab. Kitab ni ketetapan waktu iddahnya. Sampai ketetapan waktu mana yang dibenarkan habis iddah, kan? Jangan kadang-kadang kita ni khatam Quran banyak kali dah, tapi tak boleh kita meluahkan perasaan kepada orang yang dalam keadaan iddah mati suami ni. Ana yakin banyak orang tak tahu. Tidak? Dalam masyarakat tak tahu. Kan? Tambah pula ada jenis jolok jenis apa? Gila, mu kalau lambat dapat orang nanti. Semangatlah. Habis lah mu kalau lambat. Biar cepat.
Dia ni banyak minat. Kita pula tak. Dia ke tu ke. Dia macam ngusik-ngusik Lalah kita pun pergi. Rupa-rupanya salah dia suruh hukum kan. Berlaku lagu ni. Berlaku ke. Kita pernah tahu ada berlaku ke lagu ni. Dia lorak-lorak dia tak bini ke? Ha? Dia lorak-lorak dia ada bini. Tak tahulah kisah ada pitanya dia ada bini ke tak. Mana kita tahu. Berlaku dua-dua. Ada bini pun berlaku, tak ada bini pun berlaku. Dilema bagi perempuan ni, dilema maruah. Yang maruah perempuan. Kan? Kalau terima apa jadi? Kalau terimalah heboh cerita. Suami duk baru mati dalam iddah lagi. Kan? Kata nak nikah dah. Nampak dia sudut hikmah dia tak? Ha? Kalau tak boleh ni dia undang-undang. Laki tak apa. Laki tak ada iddah tak apa dia. Oh, iddah perempuan dia laki. Tu pun orang kata juga laki ni. Orang kata juga tak. Tapi tak apa. Dia tak ada undang-undang larangan, tak ada. Tina ni. Ha? Ada cara-cara tak ingat dah. Macam mana? Tu. Ada dua. Tu jarang-jarang berlaku. Makna kalau dia ni apa? Di mana dia ni apa tu? Satu dia ni masih apa? Kematian dia nak kahwin dengan cerah hidup. Cerah kakak nak ambil adik. Tapi kalau secara umum tadi tak nak langsung. Wa'lamu, ketahuilah anna Allah bahwasanya Allah dia mengetahui, maknanya boleh baca isi hati kamu. Ni sifat khususiat bagi Allah. Mana kita boleh letak ilmu ni kepada orang lain, tak boleh. Mana kita kata jangan dia tu boleh baca isi hati orang, tak boleh. Ada tak berlaku ke Nabi? Ada orang datang minta ke Nabi pendakwah. Minta nak sahabat, minta sahabat pergi ke apa tu? Pergi ke kaum dia untuk ajar agama. Ada tak? Nabi tak tahu. Ada berlaku tak? Ada. Nabi tak tahu, Nabi suka. Sebab Nabi ingat dia datang ni ikhlas, nak sahabat ajar agama. Tapi dia niat nak bunuh sahabat ni. Mati. Sampai Nabi sedih. Mana kita mengaji Quran ni, bila berlaku sesuatu cerita bahawa seseorang itu ada kelebihan lebih daripada Nabi, itu adalah akidah sesat. Biasanya dia ilmu sesat. Dia ada ilmu salah. Kan? Kita kata, dia tu boleh baca. Dia tu, makna apa tu, kalau dia mendakwa, dia sendiri Tuhan dah. Atau orang dakwa, dia dakwa, akidah dia punah sebab meletakkan ilmu khusus bagi Allah kepada dia. Kita dakwa orang lain pun punah akidah juga. Sebab sifat ni sifat khusus bagi Allah. Boleh baca isi hati orang ni, sifat khusus bagi Allah. Nanti ada surah Al-Ma'idah, jawapan para Nabi waktu Allah tanya bagaimana apa tu respon mereka terhadap surah kamu. Semua Nabi kata, kami tak tahu hakikat sebenar mereka. Kami hukum zahir saja. Namun Nabi tak tahu dalaman para sahabat. Cuma hukum zahir. Dalaman-dalamannya Allah yang tahu. Jangan kadang-kadang kita ni biasa kan. Oh, dia ni boleh baca isi hati orang. Ada ilmu boleh baca isi hati orang. Sebenarnya salah akidah kita. Kecak lagu tu. Fahdharu, maka takutlah kepadanya.
Jadi persoalan dia ialah sejauh mana benda dalaman kita ni Allah hukum? Adakah semua benda dalaman ni terdetiklah hati kita ni jadi hukum Allah Taala? Dosa? Atau tidak? Segala yang dalam diri kita ni, terdetik dalaman kita ni dikira dosa tu sejauh mana? Dalam hujung surah Baqarah ada beritahu. Ukuran ni ialah sesuatu yang kita tak boleh ikhtiarkan, maknanya dia tak boleh dia tak elok, dia tikai tak boleh elok, maka itu Allah tak hukum. Satu seorang sahabat ni ada dalam kitab Lu'lu' wa Marjan ni, kitab gabungan Sahih Bukhari Muslim. Dia ada menceritakan seorang sahabat ni dia ada detikan dalamnya. Kadang-kadang kita lah, masa kita budak-budak, tiba kata Allah ni ada ke tak? Dia lintasan. Gini lagu ni Allah tak berkira soal kita. Tapi kalau kita layan tak berkira. Sehingga menjadi pegangan. Sehingga kita ni jadi semayang pun tak. Apa? Tuhan mana ada. Contoh. Hal tu dah jadi hukuman sebab dosa atau jadi penilaian Allah Taala sebab ikhtiar kita. Tapi kalau kita tak boleh ikhtiar, benda tu datang je nak. Leh-leh gitu ya, kan? Datang mari hilang gitu. Kita pun tepih. Hati Allah tak fikir. Wa'lamu, ketahuilah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyantun. Ampun ni konteks apa? Konteks benda yang benda yang kalau kamu terlajak mau tahu, contoh. Ataupun sesuatu yang tak boleh kawal. Tapi masih dalam skop dibenarkan, kan? Perasaan. Halim ni maknanya dalam konteks apa? Santun ni tak Allah ni halim, penyantun. Kan? Dalam konteks tidak hukum selalu. Sebab penyantun halim ni konteks makna apa? Sabar daripada kemarahan. Mana tak marah selalu, menerangkan, menegur. Ayat seterusnya, tidak salah atas kamu maksud tidak salah ni tidak wajib, tidak ada kewajipan membayar mahal. Malam tamassuhunna. Jika kamu menceraikan perempuan yang kamu belum menyentuh mereka, akad nikah je, tak sentuh lagi. Atau yang belum kamu menentukan maharnya. Atau yang belum kamu menentukan maharnya. Jadi au tu dia kena ada lam andaian. Lam. Kita tak faham. Atau sebab au ni dia maktuf kepada sebelum, maka kita kena buat andaian lam. Lam tafridu. Andaian. Kamu belum menentukan bagi mereka faridah. Faridah ni mahar. Cuma kita digalakkan memberi hadiah kepada mereka sebagai menghiburkan hati. Wa matti'uhunna, maka berilah mut'ah ni hadiah. Hadiah kepada mereka orang kaya, al-musi'ain orang kaya menurut kadarnya. Orang kaya ada kadarnya. Orang miskin pun ada kadarnya. Orang kaya ada kadarnya. Orang miskin pun
Ada kadarnya. Mana orang kaya, mana orang kaya cara kaya. Orang miskin cara miskin maksudnya. Hadiah yang patut mata'an bil ma'ruf. Hadiah yang patut mata'an bil ma'ruf. Sebagai kewajipan ke atas orang-orang yang berhati baik. Sebagai kewajipan ke atas orang-orang yang berhati baik. Alal muhsinin. Ini biasa terjemah hati baik. Daurah pun dia pilih terjemah hati baik. Sebab kalau buat baik, belum tentu hati baik. Kalau hati baik, mesti buat baik. Tidak. Haqqan sebagai kewajipan ke atas, ketentuan ke atas orang-orang yang berhati baik. Wa in talaqtumuhunna, jika kamu menceraikan mereka, min qabli dari sebelum dari sebelum min qabli dari sebelum tamassuhunna, kamu menyentuh mereka. Tadi apa tu, tak menyentuh dalam konteks mahar boleh ditentukan. Hani belum sentuh, mahar telah ditentukan. Terbalik. Dalam keadaan waqad, dalam keadaan kamu telah tentukan bagi mereka ketentuan. Mana ketentuan? Mahar. Kamu tetap ada mahar. Faridah, mahar. Maka fa'alaikum, maka hendaklah ke atas kamu memberi apa? Mahar separuh daripada hak yang telah ditetapkan. Nisfu, separuh. Ma faradtum, separuh daripada apa yang kamu telah tetapkan. Kecuali, ini dipanggil bahasa Kelantan, badidai. Badidai. Oh, ada badidai. Siapa dulu dia boleh. Badidai tak? Walau nak guna Islam ni, kasih badidai. Badidai ni mana dia? Mana masing-masing berebut nama baik. Sama ada lek lelaki nak bagi nak bagi penuh, atau lek perempuan tak saya belaka, tak apalah, guna untuk kahwin orang lain lah. Gede. Ini badidai ni mana dua tuntutan ni merujuk pada lek wali perempuan atau lek lelaki. Jadi masing-masing nak apa tu, nak apa? Nak bersaing untuk buat baik dulu. Masalah kita ni bersaing lek toksik. Kan? Illa an ya'funa, kecuali mereka memaafkan. Mereka maafkan. Mereka ni sama ada lek lelaki atau lek perempuan. Ada badidai ni. Sebelum ni anda nak faham mereka ni betul lah lek lelaki kan, lek lelaki maafkan. Badidai. Lepas tu au ya'fu alladhi biyadihi, atau memaafkan orang yang ya'funa ni merujuk perempuan. Ya'funa ni merujuk perempuan tu. Ataupun ya'funa ni dia dua. Sebab dalam bahasa Arab ni boleh jadi na tu sebagai pelaku, boleh jadi wa tu sebagai pelaku. Kalau wa tu pelaku, dia lelaki. Kalau na tu pelaku, perempuan. Kalimah ya'funa ni special sikit. Ini mungkin amalan dah sebut badidai ni. Atau memaafkan orang yang di tangannya biadihi uqdatun nikah. Siapa dia? Siapa dia, cikgu? Orang yang di tangannya ada ikatan nikah. Siapa dia? Laki. Siapa dia? Wali tak? Ha? Wali perempuan tu tak? Wali perempuan? Ha? Ataupun laki? Atau itulah. Sekejap. Apa macam kan? Wali ke? Sekejap. Dia kata suami atau wali. Boleh dua-dua.
Dia macam makna tu macam boleh kata laki kan, boleh kata wali kan. Boleh kata suami, boleh kata wali. Jika wali membebaskan, dia kata jika wali membebaskan maka suami dibebaskan dari membayar mahar yang seperdua. Sedangkan jika suami membebaskan maka dia membayar seluruh mahar. Mana ni badidah ni? Badidah. Namun menurut pendapat yang sahih, maksud orang yang mengikatkan ikatan nikah ni adalah suami. Kerana dialah yang memiliki hak melepaskan ikatan talak. Di samping itu, kerana wali tidak sah membebaskan sesuatu yang wajib dimiliki wanita, kerana dia bukan pemilik dan bukan pula wali wakil. Tapi dalam darurat sebut itu ya badidah kan. Betul lah. Jadi ya'funa ni berujuk perempuan. Kalau ya'fu alladhi ni suami atau wali. Ya, ya'funa ni mereka perempuan. Jadi fa'il pelaku dia na, bukan waw. Lepas tu ya'fu alladhi biadihi uqdatun nikah ni suami atau wali. Tapi menurut pendapat yang kuat apa dia? Suami. Allah bagi jumlah takliliyah. Jumlah takliliyah ni mana? Sebab kenapa Allah menyuruh maafkan? Kerana Allah kata pemaafan itu lebih dekat kepada takwa. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Jadi kalimah al-afwa ni dalam surah Baqarah ada dua maksud. Satu, maaf. Hasbunallah wa salam. Ingat tak? Kulil af. Semalam apa dia? Makna di kedua al-afwa. Satu, maaf. Satu lagi apa dia? Bagi suatu infak. Kulil af. Katakanlah lebihan harta. Ingat kalimah. Al-afwa ni dalam surah Baqarah ada dua maksud. Satu, lebihan harta. Satu maksudnya pemaafan. Kalimah serupa. Dan janganlah kamu saling lupa. Saling lupa apa? Saling lupa kelebihan sama kamu. Dalam dua konteks. Satu konteks kan, walaupun ibarat macam badidah ni menang dek lelaki contoh. Perempuan nak bagi juga. Saling nak buat baik. Kan? Berebut nak buat baik. Nak saling berebut nak buat baik ni akan muncul bila kita mengingati ayat ni. Janganlah kamu melupakan kelebihan sama kamu. Dan pula ayat ni juga merujuk kepada selepas perceraian. Ayat ni. Macam mana tu? Bila kita bercerai, kita guna hujah siapa? Hujah nak jaga agama tak? Kan, nanti kalau duduk dengan dia, masuk neraka bukan dia. Hujah agama tak? Kerana Allah tak? Kerana Allah, maka cerai dibenarkan. Bila kerana Allah, bila kamu kata nak jaga agama, jagalah agama. Masalahnya lepas cerai ni, apa berlaku? Kata-mengata. Tahu tak? Dulu mu kata nak cerai nak jaga agama. Peganglah kata-kata tu. Janganlah pula lepas cerai ni kata-mengata. Betul tak? Jadi kita nak elak daripada dosa kata-mengata dalam suami isteri, kita pun pilih jalan cerai. Tak usah buat dosa. Lepas tu lepas cerai, tu kata-mengata tu buat dosa tu. Makna dia kita tak ada makna ni kan. Ada balasan tak? Ada. Allah kata innallaha, sesungguhnya Allah itu dengan apa kamu lakukan basirun, maha melihat untuk dibalas. Untuk dibalas juga ni. Makna dia apa dia? Tengok ayat lepas tu. Ayat ni jom ni. Tengok. Anda tanya soalan apabila ayat tentang umurun muslihah solat. Tahu ada umurun muslihah? Ingat tak? Hubungan dengan Allah. Apabila ayat umurun muslihah duduk
di celah-celah ayat umurun munazimah. Apa ibrah dia kat situ? Siapa ingat? Dia punya apa tu penjelasannya. Kenapa tiba-tiba celah dengan ayat-ayat umur musliha? Kita buat hubungan dengan manusia. Tiba hubungan dengan Allah. Kena hubungan baik dengan manusia ni kena hubungan baik dengan Allah dulu. Tak tahu ingat. Makna memang undang-undang hubungan manusia tu ada dah. Tapi kalau tak baik dengan Allah, undang-undang saja. Tak boleh juga nak buat. Mana takkan mungkin buat, tidak akan mungkin kita patuh kepada undang-undang sama manusia kalau kita tak baiki hubungan kita dengan Allah. Jadi walaupun dia sebut solat dan daurah sebut solat, tapi merujuk semua. Solat, puasa, zakat, belaka. Kalau solat ni kepala. Kan? Kalau baik solat, baik belaka. Jadi bukan solat saja. Bila solat ni makna semua perkara yang hubungan dengan Allah. Masuk zikir, selawat, belaka, doa. Kan? Ada orang dia buat piramid. Macam mana dia buat hubungan suami isteri dengan Allah, buat piramid. Bentuk piramid. Faham tak? Mana piramid ni? Macam bentuk tiga segi tu kan? Suami isteri. Allah atas. Mana kalau dua-dua tu rapat dengan Allah ni, ibarat piramid tu makin dekat. Nampak tak? Faham tak? Allah atas, suami isteri. Makna kalau suami nak rapat dengan Allah, isteri nak rapat dengan Allah, maka makin jauh kan makin dekat. Dengan suami makin dekat. Macam piramid kan? Suami nak rapat dengan Allah, isteri nak rapat dengan Allah. Dia jalan tu makin dekat. Ada konteks ni lah, konteks ni. Makna seolah piramid tu menggambarkan maksud ayat ni. Hafizu ala salawati. Peliharalah solat. Semua solat. Peliharalah semua solat. Terutama solat tengah. Wassalatil wusta. Tengah. Tengah ni ada pendapat jumhur, ada pendapat sebahagian. Jumhur kata solat asar. Imam Syafi'i berpendapat solat subuh. Tapi tentulah jumhur lebih kuat tak? Sebab kenapa kata asar di tengah? Asar di tengah-tengah di antara solat siang dan solat malam. Solat siang subuh, zuhur. Solat malam maghrib, isyak. Asar di tengah-tengah. Dan apa betul ibrah di sebalik kenapa solat asar ni ditekan lebih? Sebab solat solat asar ni sering diabaikan. Tengah balik. Waktu tu lah balik, waktu balik ke macam nak urus banyak urusan dunia tu. Jadi kalau waktu tu, kalau solat asar ni kita jaga molek, biasanya hak lalai tu mudah head. Lepas tu dia kata waqumu lillahi qanitin. Ni asbabun nuzul ayat ni macam ni. Asa kita jadi macam terhibur sikit. Berdirilah untuk Allah, jangan kena tunduk. Kita rasa biasa tak? Dan kalau kita baca hadis dia kata hadis daripada Zaid bin Arqam. Dia berkata, kami terkadang berbicara ketika solat. Makna waktu kita ni lahir-lahir tengok orang solat, mana tengok orang solat cakap. Kita ada gambaran dah solat yang benar lagu ni. Tapi sahabat-sahabat ni bayangkan, dia tak ada gambaran masa pemula Islam tentang solat yang benar ni lagu mana. Bagi dia solat ni hak dia faham, tak duduk berdiri, duduk belakang Nabi gitu. Dah habis baca Fatihah, contohlah ibarat kita tak tahu kan. Lepas tu tak ada kapal sembah. Kan?
Mana gambaran tu dia kata ni. Apa tu? Terkadang berbicara sama ketika solat. Sampai turun ayat ini, menentang kami diam, melarang kami berbicara. Kita ni macam-macam kita dah fikir tak? Kalau kita kata kita boleh nampak bila kita pergi tempat orang asli. Abang kita ni dulu duduk Greek, kuasa orang asli. Kan? Ceritalah waktu sembahyang Jumaat ajar orang, dia dua benda yang lucu lah. Ajar orang asli sembahyang ni, dia mungkin gambaran atas sembahyang betul ni tak nampak, tak bisa tengok kali. Dia tak faham Zuhur ni, Zuhur Asar ni kan, baca slow, dia tak faham. Maghrib kalau malam baca kuat, dia tak faham. Lepas tu dia buat andaian jauh-jauh ke mana, tak dengar. Lepas tu dia buat andaian. Dia tak faham, dia buat andaian. Jadi bila dia ni maknanya kita ni faham dah. Malam ni baca kuat, siang ni baca slow. Tapi bagi orang asli ni, dia buat andaian sendiri. Sekali Tok Imam tak baca kuat, mungkin dia baru belajar sembahyang. Hak belakang bunyi ke apa? Tengah sembahyang ni. Tok Imam lupa lah tu. Mana-mana ada Tok Imam lupa lah tu. Anak dia, kita bila bunyi lagu tu, lagu anak kita Tok Imam nak tergelak ya dia. Kita rasa tak pernah sabar je dia lagu tu. Tak pernah sabar tak. Tapi aku kalau orang tak faham ni. Ada kawan kita lucu lagi. Kan dia ni kita bila dia cerita ni kita percaya sebab dia ni orang yang mendidik orang asli ni, di hutan. Dia cerita lah. Kena ajar kata kalau jumpa orang bagi salam. Bila bagi salam jawab salam. Lepas tu lepas bayar Assalamualaikum warahmatullahi. Hak makmum belakang ni Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia cerita kita gelak. Kita tak tahu benda ni munasabah ke berlaku ke tak, wallah alam lah. Tanya dia pula lah. Tapi bagi orang yang duduk dia tu, dia kata macam-macam lagi hak munasabah, macam-macam pelik-pelik ada. Kita berhenti awal sikit sebab kita habis dua buku lebih sikit. Takut ni masa hak ketiga tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ni lewat pula. Hari ni masa panjang pun. Target 3 muka lebih tak sih?